أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, bagaimana engkau masih memohon pangkat dan kedudukan serta wang ringgit dari raja ini dan penguasa itu, dan kau menggantungkan semua kepentinganmu kepadanya. Padahal tidak berapa lama lagi dia akan dipecat ataupun akan mati. Hartanya akan lenyap dan kerajaannya pun akan terbang. Sedang pangkatnya sudah tiada lagi. Dia pun dibawa masuk ke dalam kuburnya, yang merupakan rumah yang penuh dengan kegelapan, rumah yang penuh dengan kebuasan dan penyendirian. Betapa banyak susah dan payahnya, betapa banyak ulat dan ularnya. Semalam dia dengan kerajaannya, dan hari ini dia dengan kebinasaannya. Kecuali jika dia mempunyai bekal amalan soleh dan niat yang baik kepada sekalian makhluk, maka barulah Allah akan meliputinya dengan rahmatnya dan meringankan penghisabannya. Dengan engkau berserah diri pada siapa pun yang boleh dipecat atau yang akan mati, kelak sia-sia belaka harapanmu dan terputus pula bantuan yang engkau harapkan. Orang mukmin mesti terangkat himmahnya dari muka bumi, terangkat dari dunia dan anak-anak dunia, terangkat dari akhirat dan anak-anak akhirat. Dia tahu bahawa Tuhannya suka orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi, lalu himmahnya pun meninggi hingga sampai kepada Tuhannya. Lalu dia pun tunduk bersujud di hadapannya, maka dia tiada diizinkan untuk mengangkat kepalanya dari sujud itu, sehingga dia dipanggil dengan hati dan rahsianya. Lalu diberikan kepada keduanya itu pangkat pengganti, pengetua, pemimpin dan penguasa atas sekalian makhluk. Nanti dia akan hidup di dunia ini sebagai pengetua, dan akhirat juga sebagai pengetua, atau di dunia sebagai raja dan akhirat juga sebagai raja. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala jadikan manusia atas muka bumi ini, maka Allah bekalkan mereka dengan akal, sebagaimana Allah berikan kepada mereka juga hawa nafsu. Allah jadikan ujian dan cabarannya ialah dunia dan syaitan. Dan Allah utuskan Rasulnya untuk membimbing akalnya bagi menundukkan nafsunya, bagi menjadi benteng menghadapi ujian dunia dan ujian syaitannya. Maka Rasul-Rasul ini diturunkan kepada mereka kitab. Kerana Rasul akan wafat, tapi kitabnya akan kekal, wahyunya. Maka Allah menjadikan wahyu itu terpelihara sampai hari kiamat, untuk menjadi panduan
Bermula dengan bacaannya, pengertiannya, kefahamannya, tadabburnya, sehingga amalannya, dan menjadi benteng dan perlembagaannya. Maka manusia dengan ini boleh menghadapi dunia dan segala kepenatan di dalamnya dengan pergantungannya kepada Allah. Datang Rasul, datang wahyu untuk membimbing akal manusia supaya mereka berfikir dengan fikiran yang betul. Pemikiran yang betul yang paling tinggi itu ialah pergantungan pada Allah dalam semua aspek. Bermula daripada rezekinya, demikian juga hidup matinya, demikian juga apa pun yang dikehendaki dalam dunia ini, bahawa semuanya ini di sisi Allah SWT. Maka akal ini diasah dengan ibadat kepada Allah. Makin seorang itu dekat dengan Allah, makin tajam pemikirannya. Kerana amalan seperti adalah pengasah kepada akal, sehingga akal ini berfikir sebagaimana berfikirnya para Nabi alaihissalatu wassalam. Itu berfikiran jernih, bahawa saya cuma mengharapkan Allah, bergantung pada Allah, saya cuma bimbang dan takutkan Allah, dan saya cuma cinta dan sayangkan Allah. Maka akal ini berada pada jalan yang benar, sebagaimana sentiasa diminta oleh orang beriman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka akal berada pada perjalanan yang lurus. Maka ada pengacau-pengacaunya. Maka dunia yang perlu dihadapi oleh akal ini, itu kita hadapi dunia dengan cara kita berfikir. Kalau kita rasa bahawa dunia ini kekal, lalu kita akan menjadi hamba dunia. Kalau kita merasakan dunia ini akan beri segalanya pada kita, lalu kita akan menjadi hambanya. Akal kita mula rosak cara berfikir. Dan dunia ini ada penyerunya. Penyeru pada dunia ini 3. Pertama, nafsunya. Agak kerja nafsu dia nak dunia, nak dunia, nak dunia. Yang kedua, syaitannya. Kerana syaitan tahu dunia ini senjata paling ampuh untuk mengalahkan manusia. Maka dibisikkan pada kita ketakutan fakir, miskin, supaya kita terus beri komitmen yang tinggi pada dunia. Dibimbangkan kepada kita nanti anak-anak tak boleh makan, tak boleh minum, untuk kita terus sibuk mencari dunia sampai lupakan akhirat, lupakan jaminan Allah dan keampunannya. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu melakukan perkara keji, sedangkan Allah menjanjikan padamu keampunan dan kurniaan yang luas. Allah maha luas kurniaannya. Maka syaitan ditakutkan nanti kita tak akan dapat benda tu, tak akan dapat benda ni. Dan syaitan dalam usahanya menakut-nakutkan kita tentang bahagian kita di dunia, lalu syaitan berkata, kamu tak akan dapat dunia melainkan melakukan perkara keji. Bermula seorang nak menipu, sebab dia rasa dia tak akan dapat dunia melainkan cara menipu. Kalau menipu baru untung, melainkan dengan cara menzalimi. Itu fahsyak. Maka seorang merasakan bahawa dia tak akan dapat dunia melainkan bila dia zalimkan orang, maka dia aniaya orang untuk dapat dunia. Atau seorang berfikir bahawa dia tak akan dapat dunia melainkan dia tinggalkan hukum, halal haram, dosa pahala. Kalau cerita buat hukum selalu bila nak kaya, ini syaitan. Ditakutkan kita dengan kemiskinan, lalu menyuruh kita pada perkara keji. Bila kita bimbang harta dunia, kita bimbang kita tak akan dapat bahagiannya, lalu ditunjukkan pada kita jalan-jalan keji untuk dapatkannya. Jangan sembahyang, maka kamu akan kaya. Jangan duduk majlis ilmu, nanti kamu akan kaya. Jangan tanya hukum dan fatwa, nanti kamu akan kaya. Kalau tidak, hukumnya semuanya haram, tak ada yang halal. Itu syaitan takutkan. Akan yang mana kita yang berurusan dengan dunia tanpa bertanya hukumnya. Maka
Maka ini cara syaitan menarik kita buat perkara keji, sehingga menghilangkan tanggungjawab sebenar kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Dan yang menjadi pengaruh kita juga tersebut tadi ialah nafsu kita, kemudian syaitannya yang akan menyeru kita pada dunia. Dan yang ketiga ialah manusia. Dia yang beritahu pada kita tentang keindahan dunia sehingga kita tak nampak keindahan akhirat. Dia yang beritahu kita segala cerita dongeng dunia, legenda dunia, sehingga kita lupa pada hakikat akhirat. Dunia ni begitu, begini, inilah syurga sebenar. Akhirnya kita tersentak dengan kematian. Akhirnya kita tersentak dengan penyakit. Akhirnya kita tersentak dengan kerasnya dunia, meninggalkan kita ketika kesusahan. Waktu mana kita ketawa, seisi dunia bersama dengan kita ketawa. Tapi bila kita menangis, kita dapati kita cuma seorang diri. Begitu yang mempengaruhi dunia. Kerana itu Allah ajar kita, dunia mesti tunduk dengan agama, dan dunia mesti seiringan dengan agama. Kawan pada dunia ini mesti agama. Bahkan bila berkawan, ada yang lebih mempengaruhi, maka agama yang lebih mempengaruhi dunia, bukan dunia pengaruhi agama. Maka beruntunglah orang yang boleh menghimpunkan dunia dan agamanya, sehingga dia menjadikan dunia pemakmur agamanya, benteng agamanya. Bukan dirikan dunia sebagai kemuliaan agamanya. Maka dengan dunia nampak indah agamanya. Bukan terbalik. Bukan dengan dunia nampak lekeh agama dia. Sampai tak semayang bang, tak tutup aurat, tak peduli hukum halal haram. Ini orang jadikan dunia agama nampak kuat. Dia masjid paling awal, dia yang mengimarahkan masjid, dialah yang membina masjid, dialah yang mengajak manusia ke masjid, sebagai contoh mudah. Maka kerana itu bila dunia dan agama ini berhimpun, maka pada seseorang sebaik-baik manusia. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bila Rasulullah SAW menyebut bahawa ada orang yang Allah beri dia agama, yakni ilmu, dan Allah berikan padanya dunia. Maka dengan ilmu dia takutkan Allah, dan dengan dunianya dia melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia berada pada afdalu manazil, di kedudukan paling mulia sekali, yang juga disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud duthur bil ujur, orang kaya yang membawa keuntungan yang besar di akhirat kelak. Maka kita nak dunia macam tu. Tetapi kalau kita tak faham dunia, yang kita sebut tadi bahawa asasnya kita diajar bergantung kepada Allah dalam urusan dunia, lalu mula otak kita rosak. Kita mula bergantung pada manusia dalam urusan dunia. Lalu kalau manusia ni sesat, kita sesat. Kita lupa bila bergantung pada manusia, manusia ni akan mati. Kita lupa bila kita bergantung pada manusia, walau dia raja, pangkatnya juga akan hilang dengan kematian. Bukan semua hilang. Maka ini sifat dunia. Kan itu kata Hasan Basri, ad-dunya ahlamun naumin au kadhillin zailin wa innal labib bimithliha la yukhda'u. Dunia ini ialah mimpi orang tidur, dan bayangan yang akan hilang, dan orang cerdik dengan perkara seumpama ini tidak ditipu. Dan dunia sifatnya ialah mimpi orang tidur. Walau sebagaimana ngeri, dia cuma mimpi, kita akan bangun nanti. Walau bagaimana sedap, dia cuma mimpi, kita akan bangun nanti. Akan kita nampak di hadapan kita kosong. Mimpi duduk tempat lawa, makan, minum, banyak orang, ramai. Tiba-tiba kita terkejut dari mimpi. Depan kita tak ada apa, cuma bantal busuk kita, cuma tilang lapuk kita, cuma selimut lusuh kita. Itu je yang kita ada, itu je. Bila kita bangun dari tidur kita, yang ada cuma kain kafan kita, yang ada ialah tanah yang mengelilingi kita, namanya tanah kubur, dan harapan yang tidak pernah tertunai untuk kekal di dunia.
untuk hidup panjang di dunia. Kan dunia tidak pernah memberi harapan yang tertunai. Kerana siapa pun duduk sini, pertama dia nak panjang umur dia. Itu harapan dia. Tanyalah siapa pun. Kalau kita tanya awak nak umur berapa, nescaya dia akan sebut umur yang paling panjang dia boleh buat. Dan kalau kita kata nak lebih lagi, nak. Yang kedua, yang dia nak dunia ini kesihatan yang tidak ada sakit. Tanya orang siapa nak sakit? Tak ada, semua nak sihat. Dengan sebab dua itu mereka berangan. Tapi dua-dua itu ialah kosong. Yang tidak ingin mati akan datang mati tanpa persiapan dan persediaannya. Yang tidak ingin sakit akan datang sakit tanpa dijangkanya. Kita dah elak penyakit ni, kanser ni bahaya. Datang penyakit ni. Kita berusaha untuk jaga kesihatan sungguh-sungguh. Ambillah semua petua. Ambillah semua pakar-pakar pemakanan. Akhirnya penyakit tetap datang. Kenapa? Kerana inilah sunnah dunia. Inilah peraturan dunia. Yang sihat di sini pasti akan sakit. Yang hidup di sini pasti akan mati. Kerana ia cuma tempat ujian. Tidak lebih pada itu. Sebab itu kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya daru bala'in wa nuzulu ina'in. Negeri ini, dunia ini negeri ujian. Dan tempat yang memenatkan. Pertama ni memang ujian. Apa pun tuan-tuan dapat, ujian. Kemudian dia nuzul anak. Tempat ni penat. Perkara paling nikmat untuk kita buat apa? Makan. Ia paling nikmat. Penat makan. Dan kenyang, Allah tak boleh bangun. Dah penat. Tak ada lapar rasa dengan kenyang kita kuat. Rupa bila kenyang, jadi makin lembek kita. Tak larat nak bangun. Tak larat nak ke mana-mana kenyang ni. Ni kalau mandu kereta pun setengah sekerat jalan je, lepas tu ngantuk. Penat. Katakan yang paling seronok yang manusia buat, seks bagi contoh. Penat. Maka semua benda yang paling nikmat itu penat. Bayangkan yang tak nikmat, lagi penat. Ini disebut nuzul anak. Tempat yang memang penuh kepenatan. Anak, ada anak. Oh sedap ada anak. Penat ada anak ni. Penat. Pamper nak tukar. Makan nak suap. Tidur kena tepuk. Oh penat. Semua penat ni. Sekolah kena hantar. Balik kena ambil. Tiap-tiap hari duk fikir ke dia, kena bully ke dia, kena itu ke dia. Penat ada anak. Tak ada anak pun penat juga. Penat jawab soalan orang. Bila kahwin? Bila nak beranak? Penat. Dan namanya dunia nuzulu anak. Kalau kita nak rehat kat dunia, tak ada. Ini bukan tempat rehat. Penat. Cuba sebut buat benda yang kita tak penat. Kita jalan pun penat. Orang yang nak sihat terpaksa jogging berkilometer, penat, berpeluh, rejak peluh, mandi peluh. Dia nak sihat pun kena penat dulu. Yang nak jadi pemimpin, penat jadi pemimpin. Terpaksa turunkan ego dia. Biasa makan kat hotel, terpaksa makan kat gerai. Biasa duduk rehat, akhirnya terpaksa urut orang sakit, urut orang stroke. Nak jadi pemimpin sangat. Tolong tukar lampai orang stroke. Walaupun 5 tahun sekali, tak apalah, penat. Penat nak berlaku. Terpaksa godek peruyuk. Walaupun api tak dekat bawah, godek lah. Penat. Paksa hulu cek palsu. Tarik sokongan. Jadi apa pun penat. Ini nuzul anak. Negeri penat kata senang ni. As'adun nas fiha aghrabuhum anha. Orang paling bahagia yang tidak inginkan benda di dunia. Itu orang paling bahagia sekali. Dia tak nak, dia nak akhirat. Biar penat kita untuk benda akhirat. Maksudnya, ya saya penat kat dunia. Kalau saya pemimpin, saya penat kat dunia ni untuk saya cari redha Allah akhirat kelak. Maka orang ni bahagia sekali. Sebab itu setiap kali kita penat untuk jaga agama Allah, setiap kali itulah Allah beri kita kerehatan. Tetap penat sembahyang, penat tahajud, baca Quran, untuk ilmu, cegah perkara mungkar, penat. Nak gerak orang tak sembahyang, nak gerak subuh orang, nak beritahu kawan-kawan ni tak boleh, ini boleh, kerana kita tahu kita ada ilmu, penat. Tapi kita lah orang paling bahagia sekali. Bahagia. Kerana Allah Ta'ala tak akan tutup mata orang beriman, melainkan dia akan rasa bahagia.
Bahagia diperlihatkan kepadanya tempatnya di syurga. Kita dah sebut bila mati orang beriman, dekat nak mati, tengah kita nazak, tengah sakarat, maka Allah akan tunjuk tempatnya. Bila tempatnya syurga, maka dia rasa bilalah aku nak mati cepat ni. Nak mati cepat, tak nak lagi tangguh-tangguh. Bila Nabi SAW, Rasulullah dapat lihat lebih awal pada kita. Allah Ta'ala beri dipilih umur panjang ke mati. Nabi kata apa? Bal ila rafiqil a'la, bukan mati. Sebab Rasulullah dah melihat perkara yang menggembirakan. Cuma orang macam kita, sebagai ujian, kita tak lihat sekarang. Walaupun kita tahu sekarang, tapi lihatnya belum. Nanti bila dekat nak mati orang beriman, dia pun lihat tempatnya di syurga. Masa itu dia rasa seronok, bahagia, dia nak mati cepat. Dan turun pula malaikat berikan ucapan tahniah. Tahniah kerana kamu telah menghabiskan waktu kamu di sini dengan mentaati Allah. Datang malaikat pencatat rakib dan atid, kamu sebaik-baik orang, tidak kami dapati kamu melainkan perkara yang baik. Ini malaikat rakib atid pun ucap selamat tinggal. Kerana sepanjang duduk dengan orang ni, duk catat benda baik belaka. Niatnya baik, perbuatannya baik, dunianya digunakan untuk ketaatan pada Allah. Semua yang ucap selamat tinggal pada dia dengan ucapan tahniah. Tentang gembiranya orang ni menjadi tetamu Allah. Ini orang beriman. Kerana bila dia hidup di dunia, dia tidak melihat dunia ini, melainkan untuk melakukan ketaatan. Kata Sayyidina Ali lagi, ashqahum biha aghrabuhum fiha. Orang paling celaka dalam dunia yang cinta dunia. Itu celaka sekali. Apa tidaknya didapati dia terpaksa berpisah dengan dunia. Dia mencintai dunia bagai nak erak. Tiba dunia cintanya tidak terbalas. Kita duk cinta orang, beri hadiah. Pagi beri, tengah hari beri, malam bagi. Terbuat sekian-sekian. Tiba-tiba hari kita nak meminangnya, dia tak nak kita. Dia nak tipu orang lain pula. Dunia sebesar-besar skamer. Ramai mana kena. Bukan kita je kena skamer, raja pun kena skamer. Ketua polis pun kena skamer. Ketua hakim pun kena skamer. Segala ketua-ketua atas dunia kena scam di dunia. Diberi harapan palsu yang kita sebutkan tadi. Harapan apa? Kita kononnya tak mati. Sebab tu tak ada pun manusia rasa dia akan mati kat sini. Tuan-tuan yang duduk depan ni rasa tak mati? Tak rasa. Sebab tu dia rancang nak sarapan kat mana ni? Tak rasa nak mati. Tengah hari pula makan kat mana? Malam. Minggu depan nak ke mana? Sebab itu penyakit dalam ada yang ada pada dunia. Dia taburkan janji, dikunci kemas pada otak kita, kita tak mati. Tu dengan orang mati pun kita tak rasa mati lagi. Dengar orang mati, pergi ke kubur, tanya yang gali kubur, awak rasa ingat mati tak awak ni? Dia pun tak ingat mati. Dia cuma marah, bulan ni tak ada bayaran lagi. Marah yang gali kubur ni. Padahal dia paling dekat dengan kematian. Kerana dunia dia bohongkan kita, scamkan kita macam tu. Kalau kita kat sini takkan mati. Itu dunia scam kita. Kita duk percaya. Sebab tu akhirat kita tangguhkan, sebab dunia kita segerakan. Kalau jumpa untuk akhirat, tangguh. Jumpa untuk dunia, boleh, segera. Yang kedua yang saya katakan, dunia tipu bahawa kita takkan sakit. Tak sakit. Lalu kita pun rasa macam kita akan sihat. Sakit je sikit, kita akan ke hospital kerana kita yakin kita akan sihat lepas ni. Walhal, sakit menjadi penyudah kepada kematian setiap manusia. Kerana itu bila seorang je mati, dia akan tanya sakit apa dia mati. Sakit apa? Tak ada orang kata dia mati tak ada penyakit. Tak, dia ada sakit. Doktor kata ini sakit heart attack, jantung. Agak-agak tak jumpa kesan zahir luar, jantung lah ni. Dunia bohong. Dunia kata kita takkan sakit. Kita percaya benda tu, akhir kita kena tipu. Sebab tu kata Senali yang paling celaka, yang sayangkan dunia. Sebab dunia tipu dia rupanya. Yang kita beri satu gambaran, tuan-tuan Pinang, kalau kita cerita kahwin lah, orang ni kita jadikan isteri kita, kita dah bagi hadiah dia macam-macam, kita dah korban masa banyak, berdating tak berapa puluh kali dating lah. Time kita nak meminang dia, dia tak nak. Sebab dia nak tipu orang lain pula. Sebab itu satu ketika seorang ulama
Dia bermimpi melihat seorang perempuan. Dan di belakangnya ramai lelaki yang ikut. Ramai. Dari belakangnya kelihatan perempuan ini cukup cantik. Lalu ulama ini pun pintas depan. Bila dia tengok, ya Allah, buruknya muka. Sebab semua ikut dunia sebab dia tengok belakang. Dia tak tengok depan. Dia tengok belakang tu nampak lawa. Oh. Dia kata, siapa kamu? Maka jawab perempuan ini, akulah dunia. Ramai ikut. Sebab tak tengok muka depan. Dia tengok belakang. Dunia ramai pengikut. Penyeru-penyeru ke arahnya. Kerana kita semua pakat tengok belakang dunia, tak tengok muka depan dunia. Kini bila ulama tengok, buruk muka kamu. Kalau orang tahu, orang tak ikut. Bukan orang jijik muntah. Bukan sekali tak ikut, tengok muntah. Uduh sangat. Kalau orang kampung saya sebut, uduh sepang koong. Ni uduh sangatlah. Uduh sepang koong ni memang, ni bahasa saya pun ambil daripada orang dah simpan elok-elok ni bahasa. Cara orang guna mereka uduh sangat. Mu ni uduh sepang koong ni. Mana teruk sangat lah tu. Macam tak layak jadi orang muka tu. Tak ada muka macam gini. Jadi bila dilihat, lalu kata dia, aku telah membunuh ramai orang yang ikut aku. Yang ikut aku ni, lepas ni aku bunuh dia. Aku dah bunuh ramai orang. Sebagaimana aku juga telah tipu ramai orang. Tapi mereka tak pernah serik. Tetapi kalau kita tahu ada seorang perempuan lawa, katakan perempuan tu lawa, kalau kita kahwin dengan dia, malam pertama confirm mati. Tuan-tuan nak kahwin tak dengan dia? Dia dah beribu suami mati. Semua mati malam pertama. Tak tahulah mati sebab apa, tapi tahu mati. Walau dia lawa macam mana, kita takkan kahwin dengan dia. Jangan. Saya umur ni dengar cerita si mak kahwin mati, si Ali mati, Abu mati. Lepas kahwin dia mati. Maka buat apa kita nak kahwin dengan dia? Tapi bila orang kita baca sejarah Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, kisah raja 1001 malam. Kisahnya raja ni, dia satu hari dia berkahwin. Bila dia pergi berburu, maka dia balik tengok isterinya curang orang lain, main dengan gundik-gundik istana laki-laki. Dia punya marah, dia bunuh bini dia. Kemudian dia pergi ziarah pula saudara dia. Pun sama dia tengok saudara raja dia ni, pun isterinya bermain dengan laki-laki lain di istana. Waktu suami tak ada, dan raja sibuk. Akhirnya dia berniat, setiap perempuan yang dikahwininya akan dibunuh pada malam hari, pada esok harinya. Itu niat dia. Maka banyak anak perempuan mati. Kahwin dia, esok dibunuh. Malam tu dia tidur satu malam, kena esok bunuh. Last sekali tak ada dah perempuan, melainkan anak menteri dia. Anak menteri dah susah hati. Akhirnya pada hari nak pernikahan anaknya, menteri dinasihatlah, supaya tahu apa yang berlaku pada Allah. Kata isteri, kata anak perempuan, tak payah, saya tahu caranya. Akhirnya anak menteri ni pun kahwin raja. Dah habis stok dah perempuan negara tu, dia kahwin, dia bunuh. Sebab dia dah rasa tertipu dengan perempuan pertama, dia kahwin dulu. Perempuan ni baik dan cerdik. Bila mereka bersama malam hari, sebelum tidur, perempuan ni bawa satu cerita. Tapi cerita tu tak habis, sambung malam esok bang, saya penat nak tidur. Raja ni teruja nak dengar cerita dia. Tak apa, esok tak jadi bunuh sebab nak dengar cerita tu. Itulah berlangsung sampailah 1001 malam. Itu cerita hikayat 1001 malam. Akhirnya baru teruji baru isteri ni paling jujur, paling baik. Tapi ilmu dia menyelamatkan dia dari mati. Mati cepatlah. Mati-mati juga. 1000, itulah cerita hikayat 1001 malam. Kalau tuan-tuan baca, memang cerita tu kalau dicerita kemudian sambungan, rasa nak tidur. Artinya bila dia orang tidur, rasa esok nak tahu lagi apa cerita dia.
Itu orang kita kalau cerita bersambung-sambung tu, tunggu 200 episod, tunggu. Tak pergi kuliah maghrib. Bila maghrib? Oh jenis tak kira lah cerita apa jenis. Kalau Indonesia sinetron, kalau yang Thailand cara Thailand, yang Korea cara Korea. Akhirnya terikat. Tapi belum ada lagi cerita 1000 episod 1000 tak ada. Itu jenis Pedang Setiawan mungkin lah episod 1000 baca. Tapi ini bagaimana cerita dunia menipu. Sebab itu orang paling celaka yang sayangkan dunia. Fahiyal ghasyatu liman tasahaha, liman intasahaha. Dan dia penipu walaupun kita minta nasihat dengan dia. Siapa yang minta nasihat dengan dunia pasti kena tipu. Ghasyah, penipu besar dunia. Tuan-tuan, kita kalau nak minta nasihat dengan orang tak tipu kita. Kalau tuan-tuan minta nasihat dengan orang tipu, macam mana kita nak dapat kejayaan? Kita kalau nak minta nasihat, cari orang yang dia tidak ada kepentingan kita. Sama ada kerana dia ada bahagian dia ke, atau benci kita ke. Cari orang benar-benar berilmu dan orang-orang pemberi nasihat. Sebab tu ramai manusia atas dunia, dia silap memilih pemberi nasihat. Silap besar. Kerana itu Allah cerita akhirat kelak, kawan-kawan menjadi musuh. Siapa kawan tu? Itulah pemberi nasihat dia dulu. Tuan penasihat 10% ni, tuan penasihat 20%. Yang kawan-kawan yang kita duk kawan ni penasihat kita. Maka kalau yang nasihat kita ini namanya dunia, maknanya cinta dunia dan terpengaruh dunia, dia tak akan beri kita apa-apa kebaikan melainkan ghasyatun, penipu. Kita buat apa minta nasihat dengan penipu? Kemudian kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu lagi, al-muhlikatu liman tma'anna ilaiha. Dunia penghancur kepada orang yang tenang padanya. Tentu orang yang tenang dengan dunia, hancurlah kita. Sebab kita ada akhirat. Kita ada pertemuan dengan Allah. Lalu tenang dengan dunia dan isinya dan orang yang ada di dalamnya dan pemain-pemain watak-wataknya. Kita tenang dengan mereka, seronok dengan di dunia. Yang menjadi ikon kita yang paling kayanya, yang menjadi ikutan kita yang paling popularnya, yang menjadi keseronokan kita ialah kemewahannya. Lalu kita pun mencari nak macam tu. Kita pun tenang dengan cara tu, kita akan hancur. Tentang dunia kita kena tahu Allah Ta'ala tak akan beri pada semua. Walaupun manusia semua nak. Kerana Allah letakkan satu peraturan dunia. Dia beri dunia ini pada siapa yang dikehendaki, bukan kerana kelayakan dia. Tidak. Allah tak beri dunia kerana kelayakan dia. Tapi Allah beri dunia kerana kehendaknya. Ramai orang layak dapat dunia, tak layak, tak dapat. Ni layak jadi menteri, ni dalam grup ni dia paling layak jadi menteri. Tak, orang lain dapat. Yang penyambung tu dapat. Kenapa? Inilah dunia. Contoh yang kerja keras, yang dapat nama yang goyang kaki. Kita kerja keras ni dapat nama pengetua. Pengetua dapat. Setengah sekolah lah. Jadi siapa yang berhak dapat sebenarnya? Yang benar-benar berusaha tak dapat. Yang bina terusan orang ni berpeluh mati, yang dapat nama orang kayanya. Maka namalah terusan Wan Mak Saman. Dia dapat. Yang buat tu tak dapat nama. Yang buat masjid ni berpeluh buat masjid, yang dapat nama orang dah mati, tak buat apa pun, arwah. Masjid tu nama masjid sekian-sekian. Siapa nama ni? Mati dah orangnya. Dia buat, dia tak buat, kita letak nama dia je. Lihat dunia, Allah tak beri kepada orang yang berhak. Allah beri pada siapa yang kehendak. Sebab tu jangan seorang pun rasa teruja dengan dunia dan menganggap saya berhak dapat. Tak. Dunia ni namanya ujian. Ramai orang berhak dapat, tak berhak dapat. Ramai yang berhak dapat, dia tak dapat. Kerana Allah bagi dunia bukan kerana hak dia dapat, tapi kerana Allah nak uji. Yang saya kata ada orang, kita tengok dia layak jadi Perdana Menteri, tapi yang dapatnya orang lain. Yang bekerja orang lain, yang dapat orang lain. Dia layak jadi kaya. Tak. Yang kayanya orang lain, bukan dia. Dia yang kerja bentang projek bla 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 bla, orang lain kaya.
Kerana dunia Allah tak beri pada, tidak ada seorang pun yang berhak dapat dunia, tapi semua orang dapat dunia kerana Allah hendak beri di dunia. Tuan-tuan tengok ada orang bijak cerdik tapi dia tak kaya. Ambil ilmu accountant, ilmu bisnes. Ni makcik ni sekolah pondok, sekolah atas. Bisnes viral, pecah panggung bisnes dia. Yang ni belajar kat US bahagian ekonomi. 4 kali muflis. Makcik ni jual nasi lemak RM1, tak pernah muflis. Belajar ekonomi tak belajar. Belajar buku nasi lemak. Kaya dia, pergi haji 4 kali je. Kenapa? Dunia Allah tak beri kepada, sebab tidak ada istilah yang berhak dapat dunia, tak ada. Tapi dunia ni Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok teruknya dunia, dia tak beri pada orang yang betul-betul berhak, tak ada. Siapa berhak dapat? Dia tak dapat. Yang mengaji tinggi ni, pas balik India, pergi Pakistan belajar, alim sekali. Tapi dia tak akan jadi glamour sekali. Yang glamour yang mengaji tak berapa cukup tu glamour sekali. Dia pula popular, dia pula. Yang jenis cerita-cerita je, dia dianggap orang alim. Dia terbalik. Itu dunia. Dunia sifatnya dia tak akan beri pada pemilik yang sebenarnya. Kalau tidak ada pemilik sebenarnya di sini, semuanya ujian. Tuan-tuan ni tengok ni, perempuan lawa yang patut dapat lah, lelaki lawa je tak. Lelaki tak ada gigi je dapat. Yang ni tak dapat. Ya begitu. Dia pula lelaki lawa, patutnya perempuan ni mesti lawa, tak. Dapat perempuan tak lawa. Kan itu dunia percaturannya. Sebab itu kita lihat penat kalau kita cuba dapatkan dunia, kita kata saya berhak dapatkannya, tak. Di sini Allah beri pada siapa yang Allah kehendaki sebagai ujian. Bukan kerana awak berhak dapat. Tak ada istilah berhak. Kita usahakan tanah puluhan tahun, yang ambil beri ke orang lain. Kalau ikutnya kita berhak. Itu dah cerita dunia. Yang saya sebut tadi, yang kerja sungguh-sungguh kita, yang dapat nama orang lain. Elok-elok susu, lembu keluar susu, yang dapatnya sapi. Sapi. Sapi ni tak pernah kita sebut, tapi orang sebut ni. Macam produk lah. Kita buat macam-macam produk. Kita buat apa? Kita namakan ni produk lamping bayi. Letaklah jenama apa pun orang panggil, Pampers juga. Penat kita letak jenama ni. Sebab apa? Itulah dunia. Letak apa pun, yang lain dapat nama. Kita yang propon nama tak mungkin tak dapat. Kita letak nama kita Datuk Seri, Tan Sri, bla bla. Itu kita usaha dapat. Biar orang panggil kita Datuk tak sih. Balik kampung panggil Mang Botak je, Mang. Belakang depan ni Tan Sri, Datuk Sri panjang. Sampai kat kampung panggil Botak je kita. Itulah cerita dunia. Dunia pula, kita duk glamour satu tempat. Bukan makna kita glamour tempat lain. Tempat lain orang tak kenal. Pergi pula kawasan orang asli, bukan kenal kita. Kita punya hebat, glamour. Orang ambil gambar. Lalu kawasan asli, seorang pun tak nak ambil gambar kita. Kenapa? Itu dunia. Tak ada tempat kita semua popular. Yang ada orang paling popular di dunia, dia punya IG dia 400 juta follower. 400 juta. Tuan-tuan baru 4 orang. Itu pun anak beranak sendiri. Bini dia, anak dia. Ini follower dia saya tengok 400 juta. Oh, glamour sungguh. Glamour lah 400 juta. Kalau kita Malaysia ni paling tinggi sekali baru 8 juta, 8.5 juta. Nombor 2 8.4 juta. Ini 400 juta. Glamour. Tapi apakah dia semua orang kenal dia? Ya, kalau dengar 400 juta tu macam semua. Kalau penduduk dunia ni 5-6 bilion ni, macam kenal semua. Pun sama. Pergi satu tempat, tak ada orang pun peduli dia. Sebab orang tak kenal dia. Orang pun tak peduli dia. Tak semua orang minat dia. Kan itulah dunia. Tak menjadikan kita akan tenang di semua tempat. Tak akan. Kalaupun kita glamour di sini, kita tak glamour di sana. Itu belum cerita akhirat. Tak tahu glamour tak glamour kita kat akhirat. Ini dunia dengan berbeza tempat pun kita dah tahu kita taklah glamour sangat.
Bagaimana akhirat pula? Agak-agak glamour tak akhirat? Ada tak nama di sisi Allah? Oleh sebab itu dunia dia tak akan beri kepada orang yang berhak, tapi dia beri ke apa yang dikehendaki sebagai satu ujian. Sebab tu kita selalu sebut dunia ni ujian. Kalau hari ni kita tak dapat benda yang patut kita dapat, ujian, sabarlah. Tapi akhirat Allah beri pada yang berhak. Siapa yang sungguh-sungguh untuk akhirat, maka Allah tak akan sia-siakan. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Kerana Allah tidak pernah sia-siakan balasan kepada setiap orang buat baik. Walau dia buat sikit baik, Allah beri dia pahala. Tapi dunia Allah tak janji yang tu. Sebab dunia kita dah kata ia ujian. Sebab tu kalau tuan-tuan tak dapat apa yang kita rasa kita layak dapat, ketahuilah itulah dunia. Tapi akhirat, siapa yang memang layak dapat, dia akan dapat. Sebab dia bersungguh. Kan itu kita kena tahu, kita nak bersungguh pada benda yang kita layak dapat atau benda yang kita sebenarnya tak layak dapat. Kita patut bersungguh-sungguh pada perkara yang kita layak dapat, yang ni akhirat. Sungguh akhirat, saya kamu akan dapat. Tapi dunia jangan bersungguh-sungguh sangat. Dengan maksud bersungguh-sungguh ni tuan-tuan, ya memanglah semua kerja dia buat kena bersungguh. Maksudnya sana kan sampai tinggal solat, tinggal hukum hakam, dosa pahala. Ini bersungguh-sungguh tak betul. Sampai orang kata haram, bela haram pun ni je cara kaya. Jangan. Kata rasuah ni haram, judi ni haram, riba ni haram. Pak tetap dia bersungguh juga. Kamu tak akan dapat apa yang kamu rasa kamu berhak. Dunia kita dapat untuk diambil semula. Sebab tu orang yang bijak, dia akan beri sebanyak-banyaknya pada dunia ini untuk akhirat dia. Kalau kita cuba dapat sebanyak-banyaknya benda dunia ini, tapi bukan untuk akhirat kita, maka kita ambil untuk diambil semula. Dan bila diambil semula, dengan sedih dan duka cita kita akan dibaliki dengan musibah itu. Bayangkan kita dah ada pangkat, tiba dia turun pangkat, dia punya depression, dia tekanan, dia sampai bunuh diri. Ada seorang hamba Allah, manager, kena pecat. Dia mengamuk bawa kereta, dia langgar kilang dengan orang-orangnya sekali. Ini kat Malaysia ni, kita cerita luar negara Malaysia. Sebab dia kena pecat je manager. Kan dia dahulu berusaha nak dapat jawatan ni. Kemudian bila dia ambil balik, lihat bagaimana tekanan dia. Tapi orang yang tahu akhirat, kalau hari ni kita ada pangkat, kemudian turun, ya, itu ujian Allah, kita okey. Ya, Khalid Al-Walid daripada general jadi tentera biasa, okey. Kerana saya berperang kerana Allah, dia tetap perang. Orang hari ni hilang sikit pangkat, seperti hilang akalnya sekali. Yang diambil cuma pangkatnya, bukan akalnya. Tapi itulah kesan kerana akal itu terlalu berdamping dengan pangkat, akhirnya akalnya hilang sekali. Yang diambil cuma sedikit dunianya, tapi yang hilang akalnya. Itu belum lagi agamanya. Kerana akalnya betul-betul terikat dengan benda ni. Sebab tu Allah ajar akal kita ni biar terikat dengan Allah. Akal bila terikat dengan Allah, kita tak akan hilang apa-apa. Apa pun musibah berlaku, Allah tak hilangkan akal kita. Tapi kalau akal ini diikat dengan dunia, bila dunia ditarik, akalnya hilang sekali. Lepas tu ada orang dihilang tunang. Hilang tunang. Tunang punya lama hilang, dengan akalnya sekali hilang. Ada orang hilang suami, dengan akalnya sekali hilang. Ada orang hilang isteri, dengan akalnya sekali hilang. Kenapa kita dapati bila manusia diambil, diuji dunia, tiba-tiba akalnya hilang? Moyang tak tu pasal. Kerana akalnya terlalu, kita katakan, dunia telah mencengkam akalnya. Sebab akal ni biar dengan Allah. Tuan-tuan, bila dunia hilang satu persatu, kita tetap cool, tenang dan melihatnya satu kebaikan. Hari ni kita bisnes jatuh, tak apa. Ini ujian Allah. Akal tak hilang. Tuan-tuan, ramai mana orang bila bisnesnya down, akalnya down sekali. Habis. Dia tak ada akal lagi. Gila. Ni ada sahabat saya cerita bila berlaku banjir. Bila berlaku banjir, kali pertama banjir, boleh terimalah. Ini biasalah. Akhir-akhir musim-musim banjir. Okay, kedai ni pun masuk balik barang baru. Datang banjir kali kedua. Dia panggil gelombang kedua. Dulu zaman-zaman saya kecil dulu banjir ni sekali je, tak ada dua kali. Sekarang dia ada gelombang. Gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga. Dia pun ada episod macam drama tu. Episod. Dulu zaman-zaman kita budak dulu, banjir ni sebut sekali je mesti terkujur. Dia tak ada istilah gelombang kedua. Sekali dah habis.
Kita main-main air, tunggu lama minggu habis. Sekarang kali pertama. Lepas tu relax. Datang gelombang kedua. Bila datang gelombang kedua, ramai peniaga jadi gila. Sebab barang baru masuk, kena lagi. Terus hilang akalnya. Ini cerita orang tak ada agama. Sebab tu dunia bila orang ni cinta dan lekatkan akalnya di situ, bila Allah uji dengan ambil dunia, maka dengan akalnya sekali hilang. Jadi kita boleh kenal siapa orang yang akalnya ikat dengan dunia atau tidak. Kadang semua kita akan diuji. Bila dia ambil apa yang menjadi kesayangan kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita masih tenang. Maka orang ni memang akalnya dengan Tuhan. Akalnya sujud pada Tuhan. Ini akal yang bijaksana. Apatah lagi dia mengetahui semuanya akan pulang pada Allah. Maknya dia ambil, dia tenang. Ayahnya dia ambil, dia tenang. Isterinya ambil, dia tenang. Anak-anak dia ambil, dia tenang. Sebab dia tahu semua akan kembali pada Allah. Yang akhirnya dia akan diambil oleh Allah untuk dihimpunkan kembali dengan apa yang dia pernah hilang. Berkumpul dengan cara yang baik, yang mulia. Kemudian kata Sayyidina Ali lagi, tuba li abdin ata'a fiha rabbah. Untunglah orang yang dalam dunia ni dia taat Tuhan dia. Bukan dia taat dunianya, dia taat Tuhannya. Wa nasaha nafsah, dan muhasabah dirinya. Wa qaddama taubatah, dan mendahulukan taubatnya. Wa akhara syahwatah, dan melambat-lambatkan keinginan syahwatnya. Nak sesuatu biar lu esok boleh. Jom kita pergi makan ni, lam sheng, tak apa esok boleh. Jom makan, tak apa bulan depan boleh. Tangguhkan, tak ada masalah. Dan kita tangguh esok, boleh elok. Esok pun saya ada kerja, boleh tak minggu depan? Okey, minggu depan okey. Yang nak cadang minggu depan pun ada kerja, tahun depan boleh? Okey, tahun depan. Tanabat syahwat, tangguh kita tak kisah. Tapi jangan tangguh semayang. Jangan tangguh ibadat, jangan tangguh ketaatan. Ni haji, kalau kita tangguh pun kita rasa bersalah. Bila nak gaji? Tahun depan, tapi kalau boleh nak pergi tahun ni, tahun ni dah habis dah musim raya. Kalau ikut hati nak tahun ni, kita tahun depan, kalau boleh biar tahun depan. Tahun depan sekali lagi lah. Jangan, takut mati. Bak akhirat dia tak akan tangguhkan. Tapi kalau cerita bak dunia, ni rumah renovate lah besar sikit, tak apalah, tunggu lain kali, tak apa. Tunggu abang dapat KWSP Bank, kita buat rumah besar sikit. Suami kita berumur 30, lambat lagi 20 tahun kita tunggu. Okey, kita okey. Dapat umur 50, abang 50 ni boleh dah keluar duit buat rumah. Kita buat benda lain lagi, haji dulu lah. Tunggu umur abang 55. Okey lah abang, 55 pun okey. Tunggu 55 sakit pula lah, guna duit berobat lu, mati, tak ada rumah besar. Tak apa, kita cari rumah di akhirat. Tak rugi pun kalau kita terlepas nikmat dunia, tak rugi apa pun. Sebab tu hal dunia tangguhkan tak apa. Kita tak rugi, terutama bila ada benda yang lebih prioriti. Keutamaan. Kita dengan duit ni nak beli kereta ni, tengok saudara pula susah, tak apalah, bagi dia dulu. Kan kita dah nak beli kereta, dah beritahu orang, dah tulis Facebook, nanti kereta baru. Tak apa, itu hal dunia, syahwat. Kita tolong orang susah ni dulu, tolong. Akhirnya kita dapat lebih baik daripada apa yang kita cita-citakan. Tentang dunia ni, bila kita tangguhkan, kita akan dapat lebih baik. Tapi kalau akhirat kita tangguhkan, yang kita dapat ialah musibah. Dunia kalau kita tangguhkan kerana sebab akhirat, atau kerana prioriti yang lebih baik, insya-Allah Allah beri lebih baik. Allah beri lebih baik. Kita tahun ni nak berjanguk sikit lah, tukar lansir baru. Kita dah plan dengan suami kita ni, dengan isteri kita, raya tahun ni kita buat happening sikit. Tukar lansir baru, kursi baru, semua baru lah. Baru. Sebab dah lama dah, PKP dah tak tukar lansir 2 tahun dah. Jadi ni agak raya ni nak biar happening sikit, ramai orang nak ziarah ni. Jadi kita pun plan benda-benda ni. Tapi masa sama tiba-tiba ada kepentingan lain pula yang lebih baik, lebih prioriti, tak apalah. Yang lansir tu kita tukar yang depan-depan yang orang tengok je. Tempat orang nak selfie tu, belakang-belakang biarlah lansir lama. Yang ni tak apalah, tak baru. Kita tukar yang gini. Ya kita untuk perancangan dunia jangan susah hati tu. Allah pasti ganti lebih baik. Tapi kalau akhirat, kita taubat tahun depan lah. Jangan tahun depan, sekarang. Habis minggu depan boleh? Pun tak boleh, sekarang. Kerana malaikat maut tak pernah beri tempoh pada kita. Maka akhirat jangan tangguhkan dia.
Jangan kata tunggu pension lah saya baru nak kuliah. Jangan. Kita tak tahu sempat tak sempat. Dan bila kita tak sempat benda tu, kita rugi. Dunia saya katakan, kalau kita tak sempat, tak rugi apa pun. Ni orang ni kata, Ustaz ni tengah ni sale ni, bimbang-bimbang tak sempat, harga mahal balik. Awak tak rugi apa. Sale 50% potongan. Beg harga 100 jadi 50. Rebuk. Bila ada kerja lain, tak apa. Akhir terlepas sale. Kawan-kawan dia untung, rugilah komat, sale 50%. Barang 100 jadi 50. Dia tak apa, kan dunia. Akhir dia jumpa barang sama, harga RM20. Yang orang kata sale tu 50, dia jumpa 20. Dia pun tengok, lihat, bila aku tangguhkan syahwat, dia dapat harga lebih baik. Lebih baik, lebih bermutu. Jadi kita jangan penuh rasa. Bila kita menangguh-nangguhkan hal dunia, kita akan rugi. Kita tak akan rugi. Terutamanya bila kita tangguhkan agama. Cepat-cepat ni, tak apa-apa, kita solat dulu. Nanti adalah rezeki kita tu. Solat dulu, kita habiskan solat. Kalau ada rezeki ada, tak ada tak apa. Akhirnya bila dia solat lagi, bagus dia dapat. Bertangguhkan. Ada saya masa pergi haji, ada sahabat saya ni dahaga. Dia pun tengok aiting, dah aiting. Waktu kami di Padang Arafah, dia kata kalau saya dapat aiting ni sedap. Saya kata kita di Padang Arafah, kita jangan minta orang, kita minta dengan Tuhan. Doa pada Allah. Doa pada Allah itu cara lebih baik. Kerana saya ingat pesanan seorang ulama, bila mana mereka berada di Padang Arafah, pada hari di mana Allah tunjukkan segala sifat pemurah. Waktu hari itu, tuan-tuan, jangan kita minta dengan manusia, minta dengan Allah. Tapi bila kita cakap macam tu, minta dengan Allah, itulah kita doa. Akhirnya aiting tu datang sendiri dia datang. Dia nak satu, datang dua, tiga datang. Oh, kita baru doa dah. Ya, begitu Allah janjikan hal dunia. Kita ada syahwat, tapi bila kita fikir, ada waktu kita perlu melihat yang lebih utama, doa pada Allah. Kita nak buat kerja cara kita sendiri, tapi kita memang luput kebaikan tempat itu. Kita tidak minta melainkan dengan Allah, maka akhirnya dapat lebih baik. Jadi dunia, syahwat, tuan-tuan, kalau kita melambat-lambatkannya, tak ada mudarat. Ajar diri kita, ajar anak bini kita, dunia jangan fikir nak cepat-cepat, tenang. Terutama saya katakan bila ada perkara lebih utama, perkara yang menjadi prioriti agama kita, InsyaAllah kita tak akan rugi. Kemudian kembali apa dia sebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dia kata kamu duk baik dengan ahli dunia, nak pangkat di sisi dia, nak duit di sisi dia, padahal yang kamu bergantung padanya akan hilang duitnya, akan hilang pangkatnya. Tak lama lagi dia akan hilang pangkat, tak lama lagi dia akan dipecat, tak lama lagi hartanya lenyap, tak lama lagi kerajaannya akan hilang. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran, penyesalan manusia, halaka anni maliyah. Bila Allah sebut halaka anni sultaniyah, celaka, musnah, binasa segala kerajaan dan kekuasaan. Tentang yang ada pada manusia, nama harta, nama kuasa, nama takhta, nama akan apa sahaja, semuanya akan lenyap, semuanya akan bertukar kepada kubur yang gelap, bersendirian, keseorangan, dan menanti sesuatu yang tak pernah difikirkan, walahal sudah diberitahu sebelum itu. Kata kubur telah diberitahu oleh kita, oleh Rasulullah SAW dengan detail. Kubur bukan benda teka-teki, benda yang sudah diberitahu hakikat. Kalau kita baik, dia jadi taman syurga, sebaliknya jadi lembah neraka. Kalau kita baik, dia lapangkan seluas mata memandang, didatangkan hamparan syurga, cahaya dari syurga. Telah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Uthman bin Affan dia tengok kubur, maka dia dah menangis, dia tahu dah hakikatnya. Wa imma selamat, maka selepas itu senang. Wa imma tidak selamat, selepas itu suka dan susah. Dunia kita tak tahu hakikat dia, sebab kita tak pernah diberitahu apa yang berlaku esok hari. Tentang tahu apa berlaku esok hari? Tak tahu. Dunia kita tidak diberitahu tentang apa yang berlaku esok hari. Akhirat ni kita dah diberitahu, syurga macam mana, neraka macam mana, macam mana kita depan Allah nanti. Bukan mati juga telah diberitahu macam mana. Ni nanti sakaratul maut, telah diberitahu macam mana himpitannya, telah diberitahu apa gangguannya ketika mana kita nak mati. Hidup ni kita tak diberitahu macam mana, macam tak tahu.
Kita umur berapa pun kita tak tahu. Sempat tua ke tak sempat tua, tak tahu. Maka jangan terlalu fikir benda yang kita tak tahu. Fikirkan benda yang telah kita diberitahu ni. Kematian punya hakikatnya sendiri. Bermula kehidupan manusia sebenarnya. Di sana ialah kehidupan kita sebenar. Seorang diri ditemani oleh amal soleh. Kat dunia, kita ditemani oleh isteri, anak-anak. Di sana bukan isteri, bukan anak-anak. Cukup kita lihat lubang kubur itu untuk seorang, bukan untuk berdua. Kalau di sana kita boleh ditemani oleh isteri dan anak-anak, nescaya lubang kubur kita buat 2-3 lah ni. Sebab apa? Sebelah isteri, betul anak. Tak apalah, dia mati lambat sikit, tak apa. Tapi kita dah siap. Sebelah kita. Tak, tidak akan berlaku begitu. Akhir kita dapati kubur suami kat sini, kubur isteri kat sana. Kubur suami kat Johor, kubur isteri kat Melaka. Mungkin berlaku, ya. Kubur suami kat Malaysia, kubur isteri ni kat Mekah. Mungkin kat England. Untuk tunjukkan kita tak akan bersama dengan mereka. Kita akan teman kita sungguh-sungguh dalam kubur ialah amal kita. Allah dah beritahu benda tu. Allah dah tunjuk kita hakikat. Dunia ni tuan-tuan, kita tak tahu siapa teman kita. Mungkin teman kita isteri kita, mungkin anak kita, mungkin. Maka benda kita tak tahu, kita tawakal pada Allah. Benda kita tak tahu, tak perlu kita terlalu bersungguh-sungguh pada benda yang kita tak tahu. Gini tuan-tuan, kalau kita orang tanya satu soalan yang kita memang tak tahu jawab, buat apa kita nak sungguh teka-teka, nak tebak, nak jawab? Makin lama kita teka, makin bodoh kita. Makin lama. Tapi benda yang kita dah tahu, kita kena usaha tahu jawapan dia, sebab benda ni masih dah tahu. Benda memang kita, tuan-tuan, tak belajar bahasa Jerman. Dia pun tulis bahasa Jerman. Buat apa kita nak fikir apa maksud? Tak. Kita memang tak faham. Tak faham. Tapi benda yang saya katakan, kita memang pernah tahu dan faham. Tapi kita nak fikir benda ni, inilah satu kebodohan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan hari ini kami akan buka sekali hijab yang selama ini kami tutup. Dan kamu akan dapat melihat dengan pandangan yang tajam tentang kebenaran yang kami beritahu dulu. Sebab itu Rasulullah berdiri kat kubur Abu Jahal dan pemimpin. Dan apa kata Rasulullah SAW pada pemimpin-pemimpin Mekah yang dah mati dalam perang Badar? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqah. Kamu dah dapat apa yang Allah dah janji dulu? Dah dapat? Artinya mereka dah tahu dulu. Rasulullah dah beritahu mereka, kalau kamu kafir, kamu akan dapat begini. Dah jelas Rasulullah beritahu. Akhirnya mereka mati. Dan Nabi kata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kamu dapati apa yang aku beritahu dulu betul? Yang aku dah beritahu betul tak? Ya ke tak? Allah sebut dalam Quran dan ayat yang lain, bila Allah menyatakan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali ahli neraka cuba untuk keluar dari neraka, disentap kembali masuk. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakan azab yang dahulu kami dah beritahu, kamu tak percaya. Dan kita dah beritahu, kita ni akan mati, menghadap munkar nakir, dah beritahu jelas. Soalannya begini, jawapannya mesti begini, amalannya amalan ini. Habis tak peduli, terus mencari dunia yang tak pasti, sehingga meninggalkan yang pasti. Akhirnya apa berlaku? Bila balik kubur, ya Allah, pulang balik ke dunia, kami nak buat balik apa yang kami tinggalkan. Kami dah tahu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami nampak dah betul, kami dengar memang betul. Pulang kami ke dunia, kami dah yakin sekarang. Betul, yakin pada hari yang tidak bermanfaat, yakin. Kat sini Rasulullah SAW dah beritahu terang benderang jelasnya, hidup ni akan mati, mati akan ditanya. Yang menjadi bekalan kita amal soleh kita, ketaatan kita pada Allah, sebaik-baik bekal ialah taqwa. Itu semua kita dah diberitahu. Dunia ni ujian dan sementara. Lakukan secara hukum, ikut hukum. Dunia benda kita tak pasti, maka jangan terlalu kejar pada benda yang tak pasti.
Tentang anak-anak kita, kita pun tak tahu dia jadi apa. Ikut je peraturan Allah, perintah Allah. Mungkin dia lebih berjaya pada kita, mungkin dia duduk sini dan sana, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, jangan buat-buat tahu sehingga kita lupakan benda yang kita patut tahu. Ini cara kita memahami kehidupan. Jadi kalau kita duduk bergantung pada orang yang akan hilang dunianya, akan hilang hartanya, kita lupa bergantung kepada Allah, rahmat dan kasih sayangnya, bagaimana nanti pada hari penghisaban kita? Sebab itu setiap kali datang pergantungan kita pada manusia, ingat dua perkara. Pertama, ingat mati kita. Hari di mana baru kita tahu tak ada pergantungan melainkan pada Allah melalui amal soleh. Waktu kita rasa bergantung orang ni, ingat mati kita. Tentu bila kita mati, siapa kita rasa bergantung kalau bukan amal soleh kita? Yang kedua, waktu mana kita berdiri depan Allah, kita semua akan berdiri di hadapan Allah, seorang-seorang tanpa penterjemah. Semua menghadap seorang-seorang tanpa ada seorang pun yang akan iring dia. Tuan-tuan ingat waktu kita berdiri di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan dan perlu menjawab apa yang kita buat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak ditanya tentang apa pun yang Allah beri pada kamu, tapi kamu akan ditanya apa yang kamu lakukan dengan apa yang Allah berikan, apa yang telah Allah Ta'ala tentukan pada kamu. Sebab itu dalam kehidupan kita kat dunia, jangan kita jadi orang yang letak pergantungan kita pada dunia sehingga lupa pada Tuhan kita. Himmah dan cita-cita kita biarlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan letak himmah pada dunia. Kan dunia kita akan berpisah, tapi Allah sentiasa bersama manusia. Allah sentiasa bersama dengan orang beriman, orang bertakwa. Sebab itu pilihlah benda yang akan bersama, pilihlah dengan yang bersama dengan kita, bukan yang akan berpisah dengan kita. Sebab itu Allah ajar kita untuk sentiasa ingat dia, zikir, sebut nama dia. Kenapa? Supaya kita sentiasa bersama dengan rahmat Allah. Tapi untuk dunia, kita buat berdasarkan hukum. Bila kita buat dunia berdasarkan hukum, kalau Allah nak angkat kita, Allah pasti akan angkat kita pada darjat yang tak pernah terfikir oleh mana-mana manusia. Inilah dia pangkat sebenar. Pangkat yang mana kita pulang pada Allah, dia penambah pahala kita. Inilah dia harta sebenar. Harta yang mana bila kita pulang pada Allah, harta ini penambah pahala kita. Bukan pangkat yang membinasa, bukan harta yang menghancurkan kita bila pulang ke akhirat kelak. Kenapa? Kerana semua ini dimiliki tanpa sandaran pada Allah, tanpa tunduk pada hukum Allah. Kita tahu seorang tu, kita sendiri, bahawa kita betul-betul bersandar pada Allah. Bila kita berurusan dengan dunia, berurusan dengan politik, berurusan dengan semua, kita tunduk pada agama dan hukumnya, bukan dengan syahwat dan dunianya atau syaitannya. Tunduk pada hukum. Akhirnya kalau kita berbisnes, kita ada hukum halal haram, cara nak untung. Kalau sekiranya kita nak jadi pemimpin, kita ada hukum. Kenapa kita nak jadi pemimpin? Maka kelak ini, kalau kita itu yang kita fikirkan, dia penambah pahala kita, pengangkat darjat kita. Itu yang saya sebut tadi, bila berkumpul dunia dan agama sekali, maka ini orang paling bahagia. Dunia dan agama berkumpul sekali, dan agama yang akan menundukkan dunianya. Kalau macam kita katakan, antara dua orang berkawan, seorang akan mempengaruhi kawan dia. Tapi kawan pengaruh ini adalah kawan yang lebih baik pada dia, agamanya. Walaupun kita kejar dunia, cari dunia, pangkat dan sebagainya, agama teman kita, dia akan ajar kita tunduk, pelihara hukum hakam. Orang ni pulang pada Allah dengan membawa segala keuntungan dan kebahagiaan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.